Baik, ini hasil konsep map ringkas saja untuk tajuk carbohydrates. Okay, saya guna Synaptos. Saya guna Synaptos. Okay, satu domain ni saya warnakan biru, yang ni saya warnakan hijau, yang ni saya warnakan purple. Kenapa nampak macam nak crowded? Yelah sebab saya nak tempek dekat slide PowerPoint. Bila saya buka kangkang besar, tempek pula. Jadi kecil. Tu yang himpit jadi macam ni. Kalau kita buat tak ada kekangan apa-apa, suka hati kita lah nak susun macam mana pun, turun ke bawah lagi kemas pun boleh. Okay. Ni tak boleh sebab saya nak tempek kat slide nota kuliah tu. Banyak ni lah yang jadi pun. Okay. Untuk para guru, para pensyarah, saya baca artikel, ya Allah, di luar negara hebat sungguh mereka buat kajian terhadap pelajar mereka. Bagaimana nak uji pelajar tu, faham tak konsep. Kena rajin sikit lah. Tapi kalau kita rajin, dia ni boleh simpan, boleh pakai sambil pencen pun boleh. Sebab syllabus bukan core pun. Mungkin semester ni buat beberapa ni. Nanti sem depan yang lain pula. Nanti repeat lagi sem 3, edit balik yang tu. Top up macam tu. Jadi dia satu caranya ialah kita biarkan kosong kotak konsep. Ni cara senang nak test. Kata hubung kita bubuh. Kita bubuh siap-siap. Kata hubung kita bubuh siap-siap. Jangan mula-mula, ni budak-budak ni dengar, doktor bela kami. Yalah, awak pelajar kan, cikgu memang macam itulah, nak tolong budak kan, nak tolong pelajar. Mula-mula kita bagi jenis isi kata nama dulu. Dia ingat tak kata nama? Kata nama. Jangan suruh isi kata hubung ni sebab pelajar dia yang lemah bahasa Inggeris. Jadi kita bantu dengan biar kotak-kotak kosong ni. Boleh pakai go formative. Dapat markah terus. Lala tu juga. Tu kena belajar go formative pula. Kita save bentuk PDF, masuk dalam go formative, pelajar kita buat label A, B, C, D, E sampai J ke Z ke apa semua, pelajar isi je. Masa tu kita boleh nampak lah. Yang betul hijau, yang salah merah, tu yang buat markah. Awak tak baca awak salah hijau. Awak salah hijau ni. Kita nampak salah hijau pun boleh nampak dah. Macam tu. Dan buatlah satu lagi. Kita buat yang lengkapnya, yang ada jawapan. Bagi kat pelajar, ni jawapan dia. Okay. Masa ni saya tak pandai lagi nak hilangkan kotak tepi tu. Ni dah melanggar peraturan ni. Sebab ni contoh ni. Contoh patutnya tak ada kotak kan. Masa tu saya tak pandai lagi. Masa ni mula-mula belajar sendiri. Kan ada kursus apa pun. Try sendiri je. Sem lepas. Okay, bitaufiq wa najah fil imtiham. Okay, sekarang kita nak pergi kepada dia punya software dia. Okay, software dia rupa macam mana? Software dia, saya ingat saya ada letak gambar. Siapa dah download? Dah download ke belum? Dah download ke? Ada yang dah download? Dah. Download. Okay, ada dah. Dah doktor. Okay, yang dah download, lepas tu dia ada laptop. Sebab saya cek tadi 60% pelajar ada laptop, ada yang ada desktop, desktop boleh. Handphone susah. Ada pelajar dulu tak ada laptop, semester lepas dia cuba pakai handphone. Kalau tab boleh kot. Handphone dia kata susah, dia lah kata. Saya pun tak pernah cuba pun. Mungkin ada pelajar boleh je. Tak tahulah, ni masing-masing dah. Terpulang, okay. Sekarang ni guna je apa yang ada. Kalau tak ada laptop, maksudnya tak boleh download software ni, pakai kertas lah. Ambil kertas A4, kalau tak muat sambung lagi pakai selotik kat sebelah belakang. Saya mengajar bertahun-tahun, kakak-kakak dulu sampai buat PhD dah, Masya Allah. Tak ada masalah pun. Pakai cara biasa je, kena sabar sikit. Kalau salah pakai liquid paper, padam. Dia orang tak pakai pensel dulu ya. Bukan pakai pensel, memang buat terus dengan pen. Kalau tak bagi dengan pensel, kita kerja 2 kali lah. Dia orang buat terus pakai pen, sebab dah faham dah. Pen pakai yang soft gel punya. Yang dakwat dia macam basah sikit. Jangan pakai ball pen. Ball pen tak cantik. Betul konsep pakai ball pen buruk betul lah. Tak cantik. Tulisan cantik, tulisan dah lah buruk. Pakai pula ball pen buruk, bertambah-tambah buruk. Pakai dakwat basah. Dakwat basah beli yang macam-macam warna. Jangan pakai warna oren, biru muda. Tak boleh, hijau muda tak boleh. Hijau tua, coklat tua, biru tua, hitam, merah, pakai macam tu. Purple, pakai macam tu.
ada pelajar dia pergi beli satu set stabilo tu. Kan pakai Shopee kan, pakai set stabilo. Kalau beli yang set tu, dia ada kuning muda semua, kita tak pakai tu. Membazir duit je. Kalau boleh beli sebatang-sebatang, yang boleh pilih warna tu, yang pekat-pekat tu. Kalau pakai pen stabilo tu, yang bergaris ada belang-belang tu. Okay. Saya dah buat banyak dah, taklah banyak pun, ni lah yang ada pun, tak rajin kan. Masa pun tak pun nak ada. Awak yang ada masa ni, buatlah. Sambil daripada awak baca macam tu je, sambil baca tu buat. Dah belajar dah. Tu baca lagi. Alang-alang dah baca, buat terus lah. Buat terus betul konsep tu. Ni kalau dah buat banyak, dia ada kat sini. Dia akan buka-buka je, CMAP tu ada macam ni. Kalau siapa tak buat apa lagi, kosong lah. Buka-buka kosong. Ni dia punya interface dia. Kosong. Okay. Sekarang saya nak buat yang baru. File new concept map. Okay, kecil tu, besarkan dia. Terbesarkan. Okay, mana peralatan dia? Kita dulu pakai pen, pakai pembaris, pakai pensel. Sekarang mana peralatan dia? Peralatan dia ada kat window. Window show style palette. Kecil benda tu. Dia terus terpelanting pergi duduk kat sebelah kanan atas. Tak boleh besarkan. Memang dia buat besar tu sebab dia tak nak ganggu kita nak buat kerja kat sini. Harap tak rabun lah mata. Kalau rabun, pergi dekat sikit. Okay, ni palette dia. Kat palette ada apa? Color, maksudnya kita boleh tukar warna. Warna apa? Warna keliling outline boleh, warna di dalam tu pun boleh. Okay, di dalam tu. Okay, ada orang nak warnakan box dia. Warna yang very light tu boleh. Thickness, boleh tukar ketebalan arrow, ketebalan outline untuk peta konsep, kotak konsep, style, garisan. Kita tak pakai ni kita tak pakai. Kita semua pakai garisan penuh. Okay, tak mau lubang-lubang. Shape, shape untuk arrow tu pun ada yang lurus, ada yang boleh bentuk circle. Macam kalau nak buat cross link tu, bolehlah pakai. Yang ni boleh pilih. Okay. Ni connection direction. Sama ada satu hala daripada satu konsep yang mula tu tak ada kepala, terus pergi pada konsep kedua ada kepala anak panah. Boleh. Atau dua-dua belah pun nak anak panah. Mungkin ada awak belajar isomer ke, isomerization. Perlu pakai anak panah dua-dua. Ambil yang tu, dia ada. Okay, boleh pilih-pilih kat sini. Arrowheads. Kepala anak panah. Macam mana kepala anak panah? Ni kita belajar pakai nanti sekejap lagi. Ada 4 jenis. Okay, font. Font pun macam-macam font. Bila kita klik font, dia keluar kat sini. Okay, T ni warna untuk font. Okay, nak underline boleh, nak italic boleh, nak bold boleh. Okay, boleh pilih font. Objek bentuk kotak konsep. Bentuk apa ni, 4 segi ke? Okay, 4 segi ke? Oval ke? Circle ke? 3 yang Joseph Novak kata tu ada kat sini. Boleh pilih. Kan? Line. Line tadi keluar yang tu. CMAP. CMAP nak buat. Okay, line kita nak buat dah. Mula kita klik ke CMAP dulu. Bagi CMAP yang menyala kat situ. Lepas tu kita klik everywhere dia kata. To create a concept map, start with double click to create a concept. Anywhere. Okay. On the surface. Saya klik dah dapat dah. Saya klik kat situ, dia duduk situ lah. Kalau saya klik kat kanan, dia duduk belah kanan. Klik kat mana tak apa. Nanti kita boleh angkat dia. Klik saja. Okay. Kita nak buat tajuk apa? Bicara-bicara Bayu boleh bantu saya. Saya kan nyanyuk pula ditulis perkataan lain. Okay, contoh saya nak buat, saya buat karbohidrat jugalah. Okay. Karbohidrat. Saya type dalam tu. Saya pakai huruf besar, caps lock, small letters, kita control dekat keyboard kita. Nak pakai huruf besar kecil, kita boleh control kat sini. Okay. Sekarang saya nak highlight. Sebab dia kecil sangat. Saya pergi dekat font. Saya nak bold dia. Saya boleh bold. Lepas tu saya nak besarkan saiz dia. Saya boleh besarkan. Wah, dah besar dah karbohidrat. Okay. Untuk kotak dia pula. Kotak dia pula saya tak nak hitam. Saya pergi ke objek. Saya pergi ke color. Saya ambil merah. Alamak, itu terisi dah dalam. Sorry. Kalau macam tu kita kena undo. So pergi dekat edit, kita undo. Tak ada masalah. Silap. Pergi kat shadow, nanti dia akan ada shadow dekat box. Okay, shadow kat box. Tak penting.
Itu aksesori je. Kalau ada, bagus. Maksudnya kalau outline tu kita kena pergi kat line kalau tak salah saya. Ya, pergi kat line. Pergi kat line. Pergi kat line. Klik box tu, pergi dekat line. Dekat line tu baru kita boleh pilih warna untuk outline. Outline tu kategori line. Dia nak ubah outline, pergi kat line. Jangan pergi kat objek. Objek tu nak pilih bentuk je. Dan boleh tambah shadow, kalau nak tambah shadow. Dan warna dalam dia kalau kita nak. Line tu tak apa tebal. Pergi dekat thickness. Tebal kan? Dah tebal dah. Creativity je tu. Kalau macam ni punya buat mengantuk lagi ke? Tak ngantuk dah. Pelajar nak buat pun dia tahu benda tidur cukup dulu. Dia cukup dulu. Tak boleh ngantuk-ngantuk pergi buat. Tak jadi lah. Sebab dia kena fikir warna lah apalah kan. Itu creativity memang tak ngantuknya lah. InsyaAllah tak ngantuk Okay. Saya nak anjak dia pergi atas. Sebab saya nak letak dia sebagai konsep utama. Sekarang saya nak tarik, saya dah mula cabangkan dia dah. Saya nak cerita pasal apa pasal karbohidrat ni. Dalam syllabus kita kata classes of carbohydrates. Dia ada kelas dia. Nampak tak kat atas ni ada jambul. Jambul bentuk macam kaki terkangkang ni. Minta maaf lah. Aku nak cakap segitiga. Okay. Ada dua tangan lah. Tangan terbuka, terdepa. Tapi dalam bentuk segitiga. Bentuk V. Bentuk V terbalik kat atas tu. Kalau saya tak hidupkan dia tak ada. Kalau saya klikkan dia terus datang jambul. Kalau nak jambul tu kena klik dia. Bagi hidup pun dapat jambul. Jambul ni nak buat apa? Jambul ni nak tarik untuk keluarkan anak panah dan untuk membina satu lagi kotak konsep yang baru. Ni kemahiran lah. Tarik pergi kat situ, pergi dekat jambul tu. Okay, pergi kat jambul. Tarik dia keluar melintasi kotak. Lepaskan. Dia dah jadi. Dan kat sini pun nampak berjambul lagi. Kalau klik sini, keluar jambul juga. Mana-mana kotak semuanya berjambul. Semua ada jambul, sebenarnya jambul lah. Saya yang guna istilah tu jambul. Okay. Saya nak cerita pasal apa? Kat kata hubung ni, saya nak tulis can be classified into. Dia punya kata hubung dia tak ada rules berapa perkataan pun. Okay, can be classified into. Saya warnakan. Besar kan sebab saya nak besarkan. Ni kat font. Saya nak besarkan dia. Besarlah. Agak-agak lah mana nak tahu. Kita tak buat, kita pandai adjust. Ini saya nak tunjuk. Besar lah. Tapi sebenarnya tak besar ni. Biasa kita pakai font 16, 18 macam tu je. Mungkin kalau banyak sangat konsep kita pakai font 14. Sebab kita buat ni untuk kita. Kita bukan buat ni untuk orang lain. Tapi kalau orang lain baca dia faham, taklah alhamdulillah lah, sedekah je lah macam saya letak kat blog tu. Dia baca faham ambil je lah. Tapi sebenarnya kita buat untuk kita tau. Untuk kita tapi kita pegang asas biologi kena betul, asas betul konsep kena betul. Dua peraturan ni kita pegang. Okay, dah dapat dah can be classified into. Nak tukar font sebab mungkin awak nak buat peraturan. Semua kata hubung saya nak pakai colour biru. Okay. Tu nak pergi dekat warna pula. Okay, saya nak bold kan. Dah dapat. Okay. Sekarang kepala anak panah hilang. Mana pergi kepala anak panah? Kan tadi peraturan dia kena ada kepala. Nanti dia jadi peta apa pula? Klik balik kat line tu, bagi dia hidup. Kita pergi dekat line. Kat line ni dia tanya kita, kamu nak arrow yang jenis mana? Kita nak yang kepala atas kosong, kepala nombor 2 baru ada segitiga kecil tu. Klik yang ni, saya ambil nombor 2. Betul lah tu. Carbohydrates can be classified into, into apa? Baru saya letak sini. Dia tanya kita sampai 4 question mark kat sini. Double klik, okay, kita put isi. 3 classes. Okay, saya tak nak lah dalam tu warna menyampah saya. Okay, sebab saya tak nak dia mengganggu saya punya pembacaan. Jadi color dalam tu saya tak nak none. Okay, dah tak ada color dah. 3 classes. 3 classes tu kata nama tu. Okay. Ada siapa buka mikrofon ke? Tolong cek jap. Tutup. Saya dengar berdengung-dengung kat telinga. Okay, dah sampai dah. Sekarang 3 classes tu kita nak pecah lagi. Dari mana? Dari 3 classes. Klik situ bagi dia dapat jambul dulu. Kalau kita klik tempat lain dia tak ada jambul.
Klik situ dia ada jambul. Tarik dari sini. Keluarkan. Lepas. Tak dapat lagi buat lagi. Tak ada masalah. Ni tak meletup pun. Situ. Okay, kita kata dia 3 classes. Ni satu classes. Takkan nak buat tampil 3 anak panah macam tu. Saya tak. Saya ajar pelajar saya daripada kata hubung ni saya akan tarik menjadi cabang yang berikutnya. Klik dulu kata hubung ni, dia akan timbul jambul. Daripada jambul tu saya tarik ke mana saya nak letak. So dia dapat 3. Jadi 3 classes tu bercabang daripada kata hubung. Kata hubung tu nanti satu perkataan je. Bukan nak is. 3 classes lepas tu is pula. Bila kata 3 classes, lepas tu is pula. Kata 3 classes English punya Okay, 3 classes kat sini apa? 3 classes which are. Dia ajar English ni. 3 classes which are. Kat situ. Letak sini. Okay. Monosaccharides. Ada ES sebab dia kata nama am. Saccharides. Okay. Saccharides. Okay. Dia anjak, bagi kembang sikit. Nak tulis banyaknya. Anjak. Tak naklah shadow. Tak lawa, mengganggu pembacaan. Tak payah, shadow buang. None. Okay. Boleh tak kalau kita nak buat banyak? Boleh, kita pakai control. Pakai control. Ni cuba jaya je ni. Pakai control. Cepat sikit. Lepas tu takut hilang sekarang. Apa ni, blackout ke apa. File, save dulu. Save CMap S. CF sebagai apa? Letak namanya. Ini kita panggil apa? Trial. Trial lah. Trial 1. Saya dah bubuh. Nanti bubuh lah nama apa pun. Bawah-bawah ni saya tak isi pun. Focus question ke, keywords ke, language memang English lah. Semua saya tak isi pun. Dari mana? Organisation sebab saya dah isi dia masa kita download tu KNPP. Dia masuk KNPP lah. Author dah berbual dengan Sally. Sally je lah dia keluar kat sini. Email saya. Saya tengok saya name je. Save. Dia ada kat mana yang dia save tu? Dia ada dalam CMap Tools ni. Nanti kalau nak ambil, kita buka aplikasi tu, dia ada lah yang banyak-banyak kotak tadi tu. Pergilah kalau kita buat kerja tak habis kan, kat ni je tu nak sambung balik. Buka lah balik. Tutup ni, buka balik, dia ada. Sambung lah. Okay, macam tu. Lagi saya nak ajar apa lagi? Macam mana nak letak gambar? Saya satu peta konsep saya ni saya ubah. Saya ubah dia punya konsep. Okay, ni tunjuk lagi lah. Perlu lagi ke nak tunjuk? Tunjuk apa? Nak tunjuk dia punya ciri-ciri. Buatlah ciri-ciri dia. Ciri-ciri apa nak kita nak cerita. Okay. Ceritalah. Nak cerita apa pun. Kita baca nota, kita belajar, kita tahulah apa yang kita nak ceritakan. Ceritakanlah. Nak kembangkan lagi konsep tu. Kembanglah. Kalau kata dia mencabar, contoh monosaccharides can be classified according to number of carbon atoms. Katakan sini. Based on number of carbon atoms. Dikelaskan mengikut bilangan atom karbon. Dia ada 3. Apa tu? Okay. Trios. Ni apa? Tak apa, dia nak ikut kita. Okay, kena lembut sikit lah. Tak apa, pandai-pandai nanti dah buat main nanti pandai je. Ni macam main komputer je. Okay, tu hexos. Okay. Lepas tu kita nak letak trios tu contoh apa? Kita dah bagi contoh dah. Trios, pento dah bagi contoh dah. Buatlah kat bawah ni contoh-contoh tu. Hexos pun kita dah letak contoh. Ni undo je. Contoh ribulus. Kita dah letak contoh. Lepas tu kita nak letak gambar. Sebab kita belajar bio ni tak boleh lari daripada gambar rajah. 80% fahaman bio ni datang daripada gambar rajah. Satu gambar mewakili 1000 perkataan atau mungkin juga lebih. Kita nak letak gambar macam mana? Yang ni Joseph Donovan tak letak dalam dia punya buku. Pensyarah saya yang Dr. Sadiah tu pun tak ada ajar. Ini daripada pengalaman. Bila saya mengajar, saya guna, tak ada gambar rajah macam mana ni?
pakai perkataan saja. Dia tak membantu ni. Jadi saya pun geledah lagi. Kalau yang peta konsep handmade tu senang je. Lukis lah. Kalau tengok tadi peta konsep yang saya tunjuk yang Tong Zinjo, tolong salin balik daripada peta konsep saya tu, memang ada gambar-gambar pun. Buka balik. Saya balik yang Tong Zinjo salin tu. Ni. Dia gambar. Ini ubah suaya yang saya buat. Tak ada dalam Joseph Novak punya peraturan. Saya tambah. Saya suruh lukis. Kecil-kecil je saya kata. Kecil-kecil awak label kat situ. Tong Zinjo ni dia pandai warna pula. Dia minat multimedia. Saya tak tahu dia ambil bidang apa, tak tanya pun. Lepas tu dah hilang macam tu ya. Dia lukis. Lukis kecil, dia warnakan. Dia warna. Sekarang dekat ni macam mana pula? Okay, dalam YouTube yang saya tengok tu, susah juga nak cari yang ada buat gambar. Jadi ni try and error je ya. Kita kena minimize dulu. Kita kecilkan. Yang ni pun kita kecilkan. Kita pergi buka. Kita pergi buka gambar. Kita cari dekat internet. Tak, internet boleh. Kalau internet pun kita kena download balik. Tak yalah kita ambil kat kita punya stok. Kat pictures ke apa. Okay. Try and error ni, lupa dah main step dia. Kena buka satu lagi kot. Macam mana nak buat ni? File, kita add resources. Add resources, kita pergi ambil dekat pictures. Saya nak pergi cari kat pictures. PC. Ni semua right and error ni memang tak ada ni tapi pernah buat lah. Pernah buat. Saya ambil balik gambar yang saya simpan dalam saya punya laptop ni. Simpan. Peningat patutnya letak kat desktop lah. Dia tak ada pictures. Nanti cari ni boleh ni je. Kita boleh cuba jaya. Kat desktop tak ada letak tadi terlupa lah. Kat user kot pictures. Dia lah pictures. Ada pictures. Ambil ni. Molecules of Life. Ambil apa pula? Alpha glucose. Alpha glucose. Okay. Saya ambil apa tadi? Saya ulang balik Pergi kat file. Ambil add resources. Lepas tu dia tanyalah add resources tu dekat mana dia kata. Gambar tu kena download dulu ya. Kalau lukis pun kena letak dulu dalam laptop, simpan dulu kat tempat tu. Desktop boleh, dekat pictures boleh. Saya ada stok gambar kat pictures ni. Lepas tu saya cari, saya dah jumpa, saya ingat nama dia sebab saya nama pun macam mana yang saya nak. Okay, alpha glucose saya nak, saya add. Kita tengok dia gimana. Okay. Dia pergi mana? Dia pergi kat situ. Dia pergi situ. Okay, tetap planting pergi situ. Okay, dia pergi situ. Sekarang saya nak buka balik saya punya peta konsep ni. Yang tadi ni, yang saya minimize tadi ni. Sekarang kita pakai teknologi main window lah. Nampak ke apa yang saya nak tunjuk ni? Saya cakap seorang ni. Nampak ke? Nampak tak saya? Nampak. Nampak Okay, dua window. Dua window. Okay. Ada dua window. Pakai simbol yang kotak kecil kat atas tu. Yang minimize tu. Minimize. Okay. Kecilkan. Minimize. Okay. Saya klik sini. Alpha glucose saya nak masukkan dalam gambar. Kan saya kata tadi belajar tak ada makna Okay. Saya drag dia. Saya tak tahu lah boleh ke tak. Tarik tu. Dia boleh masuk ke. Empaskan. Dia masuk. Nampak? Dia masuk, dia terplanting kat mana-mana. Hantar dia. Kita betul kan lah. Okay. Kita tarik je. Saya klik dia di biru tadi. Saya hegek dia. Hegek. Saya lepas mouse ni. Sekarang saya lepas saya buka Gimana? Tak boleh drag 2 kali tak boleh. Ambil ni pula. Coroplast. Coroplast ada. Kecilnya Coroplast. Apa? Tak besar kan? Nak besarkan? Tak boleh. Boleh tak dibesarkan? Boleh tak boleh? Tak boleh tak apalah. Besar tu je. Kita punya gambar rajah ni, kalau kita dapat cari yang lengkap dia punya label, alhamdulillah lah.
edit dah. Kalau tak boleh, awak print screen daripada untuk kuliah je. Untuk kuliah awak print screen, crop tepi-tepi tu, pergi simpan buat stok dalam pitch. Nama dia siap. Lepas tu drag je buat ni. Terplanting dah masuk dalam ni. Jimat dah masa kita. Okay, sekarang saya besar balik tempat kerja saya ni. Okay, ni saya punya ni. Alamak, dia tak boleh nak edit lah. Ni semua cuba jaya je ni. Oh, dia pergi duduk kat situ, lepas tu dia ni. Mungkin sebab tadi saya letak kat sini ke? Saya tak pastilah. Ni semua ni try and error je ya. Kalau yang ni saya boleh anjak. Oh, kalau yang ni saya boleh anjak pula. Saya boleh anjak letak kat mana-mana saja yang saya suka. Okay, tapi saiznya dah tak boleh dibesarkan lagi. Tak boleh. Dia tak besarkan lagi. Dia besar tu je. Tak apa. Gambar Hajah ni hanya sokongan saja. Dia sokong. Bila kita baca, kita nampak gambar sebelah. Oh, macam ni rupanya kloroplas. Oh, macam ni rupanya alfa glukos. Sokongan saja. Yang kita nak ingat sekarang ni, nama ni peta konsep. Konsep tu yang kita nak ingat. Yang kita nak hafal, nak ingat. Apa kaitan monosakaride dengan disakaride? Apa kaitan disakaride dengan polisakaride? Okey. Monosakaride kalau dia dicantum, dia boleh membentuk apa? Disakaride. Okey. Combine and form disakaride. Yang ni yang nak ham tu. Okey. Rupanya disakaride ni monomernya monosakaride. Macam tu. Monosakaride pun boleh membentuk polisakaride. Yang tu yang hubungan macam ni lah kita nak tengok. Kalau pelajar boleh buat macam Kamilah pensyarah baca. Oh, pelajar ni faham ni. Baru dia tahu rupanya disakaride ni kalau nak dibentuk, dia kena ada monosakaride sebanyak berapa? Sebanyak 2. Baru jadi disakaride. Kalau polisakaride berapa banyak? Kalau 2 jadi ke? Tak jadi. Kalau 3 mungkin jadi. 4 kat atas sampai 1000 atau ratus baru jadi polysaccharide. Dia ada kaitan. Tu yang peta konsep ni, dia menunjukkan perkaitan. Nanti kat monosaccharide ni dekat bawah hexose tu dia akan ada ribose, ribulose. Lepas tu kita akan pecah lagi pula contoh. Ada alpha glucose, beta glucose, lepas tu galactose, ada fructose. Monosaccharide, disaccharide contoh kita ada sucrose, lactose, maltose, siliboses. Kena belajar maltose saja. Apakah maltose? Alpha glucose campur alpha glucose. Daripada alpha glucose yang dekat hexose tadi ni, yang dah keluar tadi ni, kita boleh tarik pula, pergi hubungkan dia dengan maltose. Baru nampak kaitan. Biasa tanya pelajar, saya pernah tanya itu, saya buat kuis, tanya pelajar, maltose apa dia punya monomer? Dah. Pening. Tak nampak kaitan. Nak buat maltose, maltose duduk kat mana ya? Maltose duduk kat mana? Maltose tu duduk di bawah disaccharide. Dia tu kalau nak dibentuk, kena cantuman 2 monosaccharide. Monosaccharide tu banyak dia punya contoh. Contoh apa? Alpha glucose dan alpha glucose. Boleh tarik pergi ke disaccharide. Dah jadi pula crosslink. Crosslink ni lah lagi banyak boleh buat crosslink. Faham banyaklah tentang konsep biologi. Pensyarah je yang lebih faham lah. Pensyarah faham konsep. Baca pelajar buat. Oh, faham pelajar ni. Dia faham sungguh. Dia bukan buat bentuk hierarki turun ke bawah panjang berjela. Tapi dia boleh connect pula. Kamu faham karbohidrat ni ada kaitan antara monosaccharide, disaccharide dan polysaccharide. Macam tu. Boleh faham tak apa saya ajar petang ni? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Alright, ni boleh tukar warna. Okay. Dia tengok sini window dah hilang. Palette tu dah hilang. Gimana? Tekan ni balik. Tu dia punca balik. Okay, tak nak lah dia sekarat ni warna ni. Nak tukar colour lah. Tukar colour, pergi dah tukar colour. Tukar colour, line dia line, di bawah line tukar colour, ambil warna hijau pula lah. Hijau pula. Nanti untuk dah sekarat hijau je. Bagi sekarat sebab tak nak keliru kan. Ni pergi tukar lah, nak biru pula lah. Purple lah. Purple je. Mau purple je. Tak sabut. So lama-lama tak sabut. Ni saya buat tulisan besar. Kalau nak buat sendiri tak payah besar. Lepas tu tak payahlah bold tajuk atas sudahlah. Atau pada awak mungkin
itu penting sangat di bold, awak bold, terpulang. Kreativiti, semua kreativiti. Sekat ni ada apa soalan tak nak tanya? Save dulu, nanti hilang. Save dulu. Save. Tadi dah bagi nama dah, save je lah. Save CMAP. Boleh kot? Boleh kan? Boleh tak cuba buat sendiri? Boleh? Boleh. Boleh. InsyaAllah boleh. boleh. Sekarang tak sibuk sangat boleh buat. Okay. Sekarang nak save dia bentuk PDF pula. Boleh. File, export CMAP as, export sebagai apa? Ambil terus sebagai PDF. Sebagai PDF. Simpanlah kat mana nak simpan. Simpan dekat desktop katakan. Tajuk try one, save. Okay. Dia kata okay. Kita pergi tengok dekat desktop. Ada tak? Ada tak kat desktop? Dah ada. Ni trial ni. Cuba buka. Tu ada. Bolehlah hantar kat pensyarah. Kalau nak hantar pensyarah. Kalau nak print yang ni lah. Siapa ada printer kat rumah, ada color-color lagi, print. Kalau printer hitam putih pun tak ada masalah. Print je. Nanti awak warna lah dah dengan pen keliling tu. Warna kena ya, itu kreativiti. Itu rangsangan. Sekarang tak boleh ubah lah. Boleh ubah lagi tak? Saya pun tak pasti. Potong lah kot, letak lah template kat mana-mana. Kita boleh edit lagi lah kalau nak. Di gambar ajar tu sokongan saja. Dan boleh gunalah ni nak letak kat blog ke, nak simpan print, simpan dalam file pun boleh, tak ada masalah. Lain kali kalau nak edit lagi, pergi balik. Dia takkan hilang, dia ada kat sana lah insyaAllah, dekat CMAP tu. Dan satu lagi aplikasi dia iaitu CMAP Cloud. Cloud tu kita boleh share di internet pula. Macam saya nak masuk dalam awak punya, macam Google Drive lah, kita masuk, kita boleh check kat situ, boleh juga. Dia dalam bentuk mentah, betul konsep tu bentuk mentah, kita boleh edit. Kalau pelajar hantar bentuk PDF ni, temak je lah. Tak boleh edit lagi dah. Edit pun buat komen je lah. Kita tak boleh ubah. Ni baik je. Macam tu. Tapi kalau kita belajar lagi, satu lagi CMAP Cloud. Kita buat sharing dalam bentuk online. So kita boleh masuk dalam cloud pelajar. Lepas tu kita boleh edit. Edit kat situ kalau perlulah. Ya. Tu satu lagi. Itu boleh toka sendirilah ya untuk cloud tu. Saya sampai sini je lah. Saya ajar. Okay. Cukuplah untuk hari ni. Orang pun dah azan dah. Saya harap perkongsian saya petang ni sangat bermakna, sangat berguna insya-Allah untuk semua, terutama pelajar, dan membantu pensyarah juga untuk mengajar. Pensyarah kalau ada rajin selalu buat banyak-banyak, simpan, insya-Allah boleh buat sebagai latihan sampai pencen. Tak payah nak ulang tiap-tiap kali semester